Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Syawal 1441 Hijrah. Pada hari ini 9 bulan 6 2020 bersama dengan Selasa. Saya Cikgu Nada binti Muhammad Rafiq akan menjalankan kelas untuk tuition online boleh mengaji bagi slot fizik SPM. Okay. Hari ini saya akan fokus kepada tajuk tingkatan 5, tajuk 3, ada juga yang kita panggil tajuk 8 lah. So iaitu tajuknya adalah keelektromagnetan. Okay. Untuk tajuk ini, kamu dah pernah belajar rasanya. Dah pernah belajar waktu lower form, tingkatan aras PMR atau PT3. Okay, ada juga di waktu sekolah rendah, kamu dah belajar tentang magnet, sifat magnet. Tapi hari ini kita akan lihat lebih mendalam sedikit mengenai tajuk elektromagnet ataupun keelektromagnetan. Dalam bahasa Inggerisnya adalah electromagnetism. Okay. Okey, untuk tajuk ni, dia banyak keluar dalam kertas 1, lebih kurang 3 hingga 6 soalan pada almost setiap tahun, hampir setiap tahun bagi SPM. Dan pada tahun ini 2020 adalah SPM yang terakhir lah, di mana anda semua akan menduduki SPM pada tahun hadapan kan, seperti yang dicadangkan lah, yang dirancang. Tapi kita masih lagi belum tahu lagi kedudukan sebenar, bila tarikh ataupun bila masanya kamu akan ambil SPM kamu. Okay. Tajuk untuk kertas 2 bagi tajuk ni tak banyak keluar dalam bahagian A, tapi dia ada bahagian B, 1 atau 2 soalan. Dan bahagian C juga muncul dalam bahagian B, section B, kertas 3. Kertas 3 bahagian A tak banyak keluar lah, tak ada yang keluar. Takat ni memang saya tengok susah sikit nak plot graf bagi untuk tajuk magnet. Okey, so hasil pembelajaran kita pada hari ini saya akan fokus pada 2 saja, iaitu kita ada 3.1 dan 3.2 ataupun 8.1, 8.2. Okey. Di mana 3.1 kita di hujung pembelajaran kita, murid dapat menganalisis kesan magnet ke atas suatu konduktor pembawa arus dalam medan magnet. Okay, kita ada konduktor pembawa arus ni adalah wayar lah, wayar yang kita katakan sebagai konduktor. Dalam English kita sebut konduktor lah, current conductor, current carrying conductor, CCC. Okay. Dan 3.2 pula adalah memahami kesan daya ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Okay. So yang pertama kesan magnet, yang kedua kesan daya. Saya dah bold dan besarkan perkataan tu ya. Okey, baik. Yang pertama, 3.1 kesan magnet ke atas suatu konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Okey. Iaitu kita akan lihat dulu yang pertama, apakah itu elektromagnet. Yang kedua, corak dan arah medan magnet. Dan yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan medan magnet. Okay. Medan magnet yang kita lihat ni adalah konduktor tu lah. Ya. Okay, baik. So, apakah itu elektromagnet? Ya, apakah itu elektromagnet? Yang kita selalu sebut-sebut elektromagnet. Okay. Yang kita pernah nampak gambar ni. Ya, kalau di kawasan perindustrian,
di kawasan kita hendak melupuskan kereta-kereta, bakal-bakal kereta yang bekas aksiden kan, ataupun kawasan yang besi buruk lah selanjutnya. Bangkai besi ni adalah besi buruk lah. Yang mana mereka nak alihkan besi ni bukannya ringan, agak berat ataupun besar jisimnya. Jadi mereka gunakan satu kaedah lah, iaitu kita panggil electromagnetic, kita panggil crane. Di mana crane ni akan menggunakan elektromagnet ataupun arus yang besar untuk menghidupkan magnet yang besar. Barulah besi-besi tu boleh tertarik kepada crane magnet tersebut dan boleh dialihkan ataupun boleh diangkat lah. Okey, so magnet, elektromagnet adalah sejenis magnet, tetapi ia adalah sejenis magnet sementara. Magnet sementara, di mana medan magnet terhasil disebabkan oleh pengaliran arus elektrik melalui konduktor pembawa arus. Selalunya dalam bentuk gegelung. Kalau dawai lurus ni mungkin medan magnet ni tidak begitu besar. Bila medan magnet tidak terlalu besar, jadi tarikan dia kurang ataupun lemah. Tarikan dia, kekuatan tarikan magnet tu lemah. Okey. Jadi magnet sementara ni kita kaitkan dengan pengaliran arus lah. Di mana bila ada arus, dibekalkan kepada konduktor pembawa arus adalah medan magnet. Macam tu. Kalau tak ada arus ataupun litar putus, switch tak dihidupkan, tiadalah magnetnya. Bermaksud dia hilang sifat magnetnya. Okey, baik. So apa itu medan magnet? Bila kita cakap magnet, dia ada satu benda, sifat magnet ni. Dia menarik sesuatu benda atau sesuatu jasad yang mempunyai sifat magnet. Okey, selalunya dia bersifat besi lah kan. Bersifat besi. So apakah itu medan magnet? Ini adalah sejenis daripada contoh medan magnet daripada magnet magnadur. Pernah dengar magnet magnadur? Magnet magnadur ni adalah magnet sebenar, sejati gitulah orang kata. Tulen. The original magnet. Not that we create ataupun kita tak bina, kita tak buat, tapi dia wujud. Wujud magnet tu daripada besi lah. Besi ni kita panggil apa? Soft iron core ataupun teras besi lembut. Okay, saya akan jelaskan nanti kenapa kita katakan teras besi lembut tu sesuai sangat nak jadi magnet. Okay, so kalau kamu nampak di situ, medan magnet ni dia wujud di sekitar kawasan magnet tu. Di kawasan keliling dia je, dekat dengan dia je. Jauh dari dia, tarikan tu lemah ataupun hampir tiada. Hampir tiada daya magnet. Okey, terdiri pada garis magnet ataupun kita sebut flux. Flux magnet. So, selalunya kita akan guna flux lah. Boleh diterimalah jawapan yang kalau kamu kata garis medan magnet tidak berdekatan ataupun menjauhi antara satu sama lain kan. So, kita boleh guna perkataan flux jugalah ya. Kemudian garis medan magnet yang rapat, bila kamu nampak kawasan yang rapat tu duduk dekat-dekat, tapi ingat garis medan magnet ni tidak dia tidak selingkuh. Selingkuh. Bukan selingkuh. Dia tidak overlap. Dia tidak go against. Dia tidak macam itulah. Dia tak overlap. Dia akan ada corak dia sendiri, laluan dia sendiri. Dan arah medan magnet diwakili oleh arah, kalau dalam eksperimen kita guna kompas. Kita letakkan kompas. Kita akan nampaklah dia tunjuk arah utara, arah timur, selatan. Means dia turn. Dia akan ada satu macam pusingan gitu. Okay? Boleh faham So nak salin pun boleh, nak screenshot pun boleh, tak ada masalah. So ini memang nota lah. Kalau kamu rasa penting, kamu boleh screenshot. Right? Okay, corak dan arah medan magnet. Kita akan lihat corak dan arah medan magnet. Nak menentukannya kita ada satu petua. Macam orang tua-tua lah kan. Nak tahu macam ni kita tahu petua dia kan. Macam nujum 4 belalang pun dia pakai nujum dia juga kan. Nak tahu mana jantan betinanya. So sama jugalah dengan magnet. Kita ada utara dan selatan. Nak tentukan kekutuban ataupun polarity bagi satu elektromagnet.
Susah, sukar. Kalau tiada petua ni lah, kita panggil petua genggaman tangan kanan. So, kita akan guna tangan kita banyak hari ni. Tangan kiri pun kita guna, tangan kanan pun kita guna. Ya. So, untuk genggam, untuk tahu elektromagnet ni ataupun kekutuban suatu elektromagnet ni, kita akan genggam wayar tu. Sama ada lurus lah kita genggam lah. Katakan dia macam ni kan, wayar dia kan. Kita genggam, kita genggam tangan kanan. Ya, di mana kita buka ibu jari macam tunjuk best macam ni. Best. Ya. Di mana ibu jari ni mewakili apa? Ya, dia mewakili arah pengaliran arus ataupun current. Ya, current flow. C lah. Ya, ke atas. Kalau ke atas, kalau tak best, dia ke bawah lah. Ya, tak ke bawah. So, jari lain pula, yang 4 lagi ni, kan, yang dia berpusing tu, dia akan menunjukkan bahawa arah medan magnet tu lah. Menunjukkan bahawa yang lain ni adalah arah medan magnet tu berpusing ke mana. Ya. Kalau kita tengok arah ke atas, kita tengok daripada top view, top view, dia akan pusing arah lawan jam. Ya. Cuba buat praktis. Kalau ke bawah pula, kita tengok daripada bawah lah. Arah ke bawah, kita tengok dari atas jugalah. So, jari kita pusing ke kanan, iaitu mengikut jam. So, apabila arah terbalik, medan magnet pun terbalik. Macam ni lah. Ya. Ni gambaran dia. So, dia nampak. So, I arus ataupun current, iaitu ibu jari mengikut arah arus. Dan jari lain itu menunjukkan arah medan, iaitu tangan kanan. Mesti tangan kanan. Jangan terbalik guna tangan. Ya, nanti arah semua terbalik. So, untuk dawai lurus, kamu tengoklah cara nak lukis sebelah kanan. Dalam rajas sebelah kanan. Corak darah medan magnet lagi. So, ini adalah cara bagaimana kita nak tentukan arah bagi arus ke dalam kertas atau keluar kertas. Tadi jarang kita guna kertas, duduk kat board kan. Kat board dia lebih keras sikit lah. Tak kisahlah kat board ke kertas ke, sama je. Ini adalah macam contoh penyiasatan sikit lah. So, yang pertama sekali kamu kena tentukan arah arus, pengaliran arus tu. Arah arus mengalir tu. Kamu kena make sure dia ada positif dan negatif lah. Ya. So, tengok positif, dia akan mengalir masuk. Untuk gambar rajah ni, yang saya tunjuk sekarang ni, dia mengalir masuk ke dalam kertas. So, kita tengok yang gambar rajah sebelah kiri, yang tengah ni, yang kiri. Dia ada dua gambar kan, kiri dan kanan. So, kita tengok yang kiri lah, sebab arus dia masuk ke dalam kertas. Apa tandaan yang kita buat bila kita nak lukis untuk menunjukkan bahawa arus tu mengalir ke dalam kertas ke keluar kertas? Kena ingat. Untuk arus yang masuk ke dalam kertas, kita tandakan sebagai cross. Ini memang ditunjukkan dalam buku teks kamu lah, boleh rujuk dalam buku teks. So, untuk arus yang masuk, kita tandakan dengan cross, pangkah. Manakala untuk arus keluar, kita tandakan dengan dot. Iaitu blacken dot. Ataupun kita dah hitamkan dot tu. So, di sini kita akan tengoklah bila arus ke dalam kertas, so kita akan ke bawah dan kita akan tengok latar top view. So, dia akan berputar ke mana? Dia akan berputar arah jam ataupun arah putaran jam. Gitulah. Kamu akan dapat, selalu kita letak 6 lah kompas. So, kalau 4 ni nampak dia agak serong sikit lah macam tu. Lebih kurang. Ini cadangan cikgu lah yang cikgu lukis. Jadi, anak panahnya seperti ini. So, dia ke bawah. Patutnya kamu kena lukis banyak arrow kecil-kecil tu lah kan. V, 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 V tu ikut line. Bila kamu lukis flux medan magnet ataupun garis medan magnet tu, selalunya 4. 4 lingkaran. Jangan letak 2 atau 3 pula. Selalunya kita akan lukis 4 lingkaran. So, kamu boleh lukis dia punya anak panah tu 4 lah. Tapi cikgu pilih yang anak panah besar. Senang, jelas sikit nampak. Kalau tak, bila kita letak dekat-dekat tu, dia macam keliru sikit. So, sebelah kanan tu adalah homework untuk kamu lah. Cuba try. Cuba try test. Nak tengok boleh buat ke tak. So, yang ini arah ke atas kan. Cikgu ajar tadi. Ke atas. Jadi, kamu lukislah anak panah dia. Ke kiri. Ya, betul. Pusing ke kiri. Maksudnya lawan arah jam. Cuba buatlah yang ini. Alright.
So lukisan tu memang kena, kamu boleh guna jangka lukis yang panggil apa tu kompas juga kan. Jangka lukis matematik panggil kompas juga, boleh pakai yang itu. Shilling pun boleh. Jangan freehand je lah. Lukis macam tu bengkok-bengkok tak boleh Okay. Next, ini adalah macam mana kita nak tentukan lah. Pengukuhan lah lebih kurang. Pengukuhan di mana kita nak apa nak cakap? Nak menunjukkan arah putaran tu. Yang ini saya bagi nampak jelas sikit lah. So sebelah kiri adalah pengaliran arus ke atas ataupun keluar dari kertas. Sebelah kanan adalah pengaliran arus masuk ke dalam kertas. Okay. So anak panah yang macam mana kamu nak lukis macam ni lah. Ada 4 ni nampak. Ada 4 garis ni. 4 lingkaran. So kamu letak 4 lah. 1, 2, 3, 4 anak panah Okay. So dia adalah anti-clockwise. Iaitu dalam bahasa Melayu lawan arah jam. Betul. So sebelah kanan pula kita ada clockwise. Dia ikut jam. Boleh Okey, kita praktis sikit. Yang ini boleh screenshot. Dan nanti saya akan cadangkan di mana kamu nak hantar jawapan kamu. Saya ada satu channel yang saya buat. Mudah untuk kamu share jawapan. Okay? Kita boleh berkongsi idea nanti. Okay, so praktis yang pertama, kita dah buat garis lurus tadi kan. So yang ini adalah gegelung bulat. Ini gegelung bulat. Dan yang ketiga adalah solenoid. Okay? So untuk gegelung bulat, saya nak kamu praktiskan macam mana arah keluar masuk tu. Okay, saya akan tunjukkan di jawapan dia. Boleh screenshot dan cuba buat. Okay, dan boleh juga dapatkan jawapan. Okay, daripada buku teks boleh. Ada. Gambar aja ni ada dalam buku teks. Okay, untuk wayar gegelung bulat, jawapannya adalah seperti ini. Yang ini saya ubah dia punya kekutuban positif negatif bagi litar dia. Jadi pengaliran arus dia terbalik sikit lah. Tapi coraknya masih lagi sama. Okay, coraknya masih lagi sama. So ini adalah cara macam mana kita nak tentukan atau nak melukis. Melukis orang kata apa, corak medan magnet pada gegelung bulat. So arus dia tadi kiri, mengalir ke kiri. So yang ini kanan. Sama je. Dia keluar juga, dia keluar kertas juga. Tapi dia nak cara masuk tu terbalik lah. Tadi ke kanan, ini ke kiri. Macam tu So dia akan masuk ke situ. Jadi kamu nampak lah macam mana dia punya putaran dia. Okay? So sama juga kita guna genggaman tangan kanan. Dia naik ke atas kan? Ke atas. So dia akan pusing. Tengok atas lah. Macam tu. Tengok atas. Dia akan pusing. Ya, lawan arah jam. So kamu nampak anak panah dia semua menunjukkan lawan arah jam. Okay, dia pusing ke sini. Nampak? Jarum kompas tunjuk arah ke kiri lah. Pusing ke kiri tu lah. Ataupun pusing kiri masuk ke kanan. Macam tu. Okay? Manakala sebelah dia pula yang masuk, okay, dia akan pusing. Dia akan pusing arah jam. Dia akan pusing daripada tengah pusing ke kanan lah. Yang ni ke kiri. Okay? Boleh Okay, seterusnya solenoid. Okay, tadi ada gambar solenoid kan? Banyak gelung tu kita panggil solenoid. Gegelung dawai. Tadi gelung bulat. Gelung wayar bulat rata pun orang sebut juga. Tapi ini saya sebut solenoid. Yang ini solenoid. Bagi solenoid, kita akan tentukan dulu arah pengaliran arus. Okay? Kalau arus tu tengok kat mana dia naik. Nampak sini, yang atas ni. Saya kata selatan ikut arah jam. So kalau nampak, dia naik. Nampak nak panas saya tunjuk ni, guna tertikus. So dia akan pusing. Pusing ke kanan, naik ke kiri. So dia akan pusing macam tu lah. So bila pusing macam tu, tangan kita kena arah macam ni lah. Arah keluar macam tu. So north dia ataupun kutub utara dia adalah ke sana. Ke kanan. Right? So kita boleh tahulah bila arah arus ke sana, dia keluar. So yang hujung tu yang terbuka tu adalah north ataupun utara. Yang di belakang yang ikut arah jam tadi tu, yang kita letak ikut arah jam tadi ke kanan tadi tu, itu adalah selatan. So kalau kita terbalikkan sama je lah. Sama je lah. Yang di belakang tu akan jadi utara sebab lawan arah jam. Okay?
So itu cara kita nak tentukan pengaliran arus dulu. Kemudian barulah kita letakkan anti clockwise ke, tak anti clockwise ke. Ya. So kamu dah tentukan baru kamu boleh lukislah. Right? Okey, untuk solenoid, okey, macam mana saya buat tadi. So ibu jari menunjukkan arah kutub utara, ibu jari tu. Ya, ibu jari menunjukkan arah utara. Okey, di mana jari yang lain tu menunjukkan arah pengaliran arus. Ya, jari 4 lagi tu yang di bawah tu, okay, yang mana kita tak ke bawah kan. So dia menunjukkan bahawa pengaliran arus lah yang lain ni. Jadi automatik ibu jari tu menunjukkan kutub kutub utara. Ya. So untuk kekutuban magnet yang dihasilkan oleh solenoid dapat ditentukan dengan menggenggam. Ya, kita genggam solenoid dengan tangan kanan supaya jari-jari melengkung mengikut arah pengaliran arus. Okay, dan arah ibu jari menunjuk ataupun menuju ke arah kutub utara solenoid. Okay. Boleh kat sini? Boleh nampak kat situ kan? N tu dia arah ke kiri kan? So anti clockwise. Okay. Yang S tu adalah selatan. Ya. Okey, corak medan magnet pada solenoid. Okey, untuk corak medan magnet pada solenoid, ini corak dia macam atas cardboard. Ini adalah gambaran, gambaran bila kita keluarkan teras besi lembut daripada tengah gegelung wayar ataupun konduktor pembawa arus tu. So inilah gambaran yang kita boleh nampak lah. Ya, di mana sebelah kiri tu adalah apa? North. Sebelah kanan tu sebabkan dia masuk, dia adalah south. Yang penting sekali kamu kena pastikan positif dan negatif terminal bagi litar tersebut. Litar gegelung tu. Ya, arah pengaliran arus tu, I tu. So dia masuk ke dalam gambar saya, dia ke kanan lah. Ya. So dia naik atas. So dia naik atas tu dia pusing. Kalau kita tengok sebelah sini, dia adalah ikut jam. Jadi sini adalah S lah sebelah sini. Okay. Dan N tu automatik jadi lawan arah jam, dia adalah kutub utara. Boleh ya? Okey, so faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan medan magnet. Banyak kan? Ya, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan dia. Nak lemahkan dia, tutup je lah. Ataupun kita negatif sifat kepada sifat positif dia. Sifat negatif kepada sifat positif dia. Okay. So di mana untuk kekuatan medan magnet ni saya letakkan dekat sini ada 3, tapi sebenarnya banyak lagi. Ya. Kalau kamu dapat, kamu boleh share dengan saya nanti. Ya, secara online lah. Kalau live siapa yang boleh jawab? Okay, yang pertama faktor mempengaruhi kekuatan medan magnet adalah arus elektrik yang dibekalkan kepada gegelung, ya, konduktor pembawa arus. Kalau arus tu besar, maka apa yang berlaku? Medan magnet juga lebih kuat ataupun garisan magnet, flux magnet akan bertambah ataupun jadi lebih rapat. Kadar rapat ataupun orang kata apa, jarak antara setiap garis tu semakin dekat, semakin kuatlah medan magnet tu. Ya. Dan yang kedua adalah bilangan lilitan gegelung wayar konduktor tu, konduktor pembawa arus tu. So lebih besar ataupun lebih besar banyak jumlah lilitan gegelung, so lebih kuatlah ya, medan magnet tersebut. Dan juga jarak antara kutub. So kita tak naklah jauh macam ni solenoid tu. Kita gulungkan tu selalunya kita overlap. Bukan overlap garis medan magnet tu, tapi gegelung tu kita selalunya kita wind ni gelung tu kita lilit tu. Kita lilit tu kita ulang balik lilit atas dia macam tu. Walaupun kita nak 1000 turn ke 2000 turn ke 2000 pusingan ke, duduk balik atas tu supaya dia lebih dekat. Bila lebih dekat, lebih padat gegelung tu, bermaksud kekutuban dia dekat kan. Jadi dia lebih kuat lah. Kalau dia jauh, jarak dia jauh, means solenoid kamu panjang, so dia akan ada kebocoran tenaga. Tahu? Kebocoran daya. Ya?
dia memang bebas sebagai haba boleh, ya, ataupun tenaga-tenaga lain, ya. So itu adalah antara. Yang keempat, apa dia? Saiz teras besi. Saiz teras besi itu penting juga. Ya, saiz teras besi, jenis teras besi, diameter wayar. Wah, banyak diameter wayar ataupun diameter konduktor pembawa arus tu. Kamu belajar kan waktu elektrik, kalau diameter konduktor wayar tu besar, diameter tu maksudnya dah wayar tu tebal lah, wayar tu tebal lah. Apa yang berlaku? Rintangannya rendah, maka pengaliran arus lebih tinggi. Bila pengaliran arus lebih tinggi, maka penghasilan medan magnet juga lebih kuatlah, lebih besarlah. Sama juga dengan saiz teras besi. Ya, kalau kamu guna saiz teras besi yang lebih besar, jadi dia boleh orang kata apa, withstand ataupun maintain, sustain dia punya magnetic field tu ataupun magnetic force tu lebih besar lah, kan? Macam tadi kita nak angkat besi yang besar, yang banyak, takkan nak guna teras besi yang kecil, betul tak? So luas permukaan pun kecil lah. Jadi kita pakai teras besi yang besar, luas permukaan yang besar, medan magnet yang besar. Lagi jenis teras besi boleh, ya, kalau tak guna. Kenapa saya kata kita guna teras besi lembut ataupun kita panggil soft iron core? Apa kelebihan soft iron core ni ataupun teras besi lembut ni ialah dia mudah dimagnetkan dan juga nyah magnet. Hilang sifat magnet tu. Dia senang magnet, senang juga hilang magnet. Okay? So itu adalah beberapa lah faktor-faktornya. So yang utama adalah 3 ni, ya. So bear in mind, ingat 3. Ya, kalau tak ingat semua, ingat 3 pun okey dah. Okay, next. Kekuatan elektromagnet akan bertambah jika, saya cakap tadi dah kan, arus elektrik bertambah, bilangan gegelung dawai bertambah dan juga kedudukan kutub berkurang atau berdekatan. Tak jauh lah maksudnya ke sini. Ya, means panjang solenoid itu, panjang gegelung tu pendek ataupun kurang. Okay? So boleh tambah lagi tadi kan? Boleh ingat tadi kan? Diameter wayar bertambah, saiz teras besi besar. Itu adalah cara kita nak tambah. Ya, jarang kita nak kurangkan. Okay, so aplikasi elektromagnet. Kat mana kita nak guna, di mana kita boleh jumpa. Sebenarnya sepanjang kehidupan kita ni banyak teknologi ataupun perkakasan yang telah dicipta menggunakan elektromagnet ni. Ya, dia adalah untuk memudahkan kerja harian kita. Ya. So yang pertama dekat sini adalah maglev train. Siapa pernah tengok maglev train ni? Anak saya sangat-sangat obses dengan maglev train ni. Ya, sampaikan dia nak suruh buat di Malaysia. Saya kata ada dah. Ya, ada dah yang ada ni, alhamdulillah lah, okey dah lah kan, ETS ni. Ya, tapi maglev ni kalau kamu kaji betul-betul ciptaan dia, sangat laju, sangat terpampas geseran, tak ada geseran langsung, dan dia sangat sunyi sepi. Ya, tiada geseran, tak ada bunyi lah kan. Jadi dia mempercepatkan proses perjalanan kita dari satu tempat ke tempat lain. Okay, kepada kita toaster bread, tak pernah tahu kan, iaitu pembakar roti. Ya, kita masuk, toing, dia loncat macam mana kan. Kita kadang query kan benda tu macam mana. So kita ada juga elektromagnet dalam tu. Konsep dia sama seperti doorbell ataupun lebih kurang kepada loceng. Ya. So itu adalah antara, so katakan dalam buku teks kamu ada tunjuk contoh loceng elektrik. So selalu soalan akan tanya dekat test 2 bahagian B untuk memperjelaskan mekanisme ataupun prinsip kerja loceng elektrik. Okay? So kita tengok video ni. Okay, saya akan jelaskan sikit. Sorry. Okay. So kita bermula dengan gong. Kita ada gong kat sini. Bila kita ada gong, okay, kita ada elektromagnet, iaitu di mana kita ada wayar yang berlingkar ni ataupun wayar konduktor yang berlingkar ni yang disambungkan kepada satu litar tertutup lah. Yang dia ada Swiss, okay, dia ada pengaliran arus, okay, daripada positif ke negatif. Okay, apabila arus mengalir,
Okey, kita ada semua ni lah. Skru, kita ada skru, kemudian kita ada macam sesentuh, kita ada, ini adalah sesentuh untuk gong lah. So untuk elektromagnet ni berfungsi apabila arus ada, ini menunjukkan bahawa yang terang-terang kuning-kuning ni adalah arus lah. Dia akan menarik. Bila dia ada elektromagnet, dia akan menarik. Dia akan menarik macam orang kata apa? Penukul. Penukul gong tu. So bila tak ada apa yang berlaku, dia akan kembali ke posisi asal. Skru ni akan tarik balik lah bila dia hilang sifat magnet dia. Okay? Bila dia dah hilang magnet, okay, dah sampai ke gong, dia dah hilang magnet. So apa yang berlaku, kita ada arm ni, armature ni. So dia akan tertarik balik ke skru lah. So bila ada skru, ada elektrik, jadi dia akan tertolak ke magnet tu. Magnet tu akan tarik. So dia akan sentiasalah berfungsi macam ni, okay? Iaitu dia ada magnet, nyah magnet, magnet, nyah magnet, berulang-ulang sehinggalah kita putuskan litar. Maksudnya kita angkatlah jari kita daripada Swiss tu. So ini adalah loceng kecemasan lah. Bukan loceng yang kita ada timer tu lain. Loceng timer tu lain. Okay, yang ini memang kita guna untuk loceng kecemasan. Untuk yang kuat tu. Boleh So untuk bahasa Melayu, ini dia punya penjelasan prinsip kerja loceng elektrik. Okay, untuk loceng elektrik, apabila Swiss ditekan, kita tekan Swiss tadi Swiss kat atas sebelah kanan kan, sekarang sebelah kiri. Lebih logik sikit lah. Okay, di mana kita ada positif dia sebelah kiri, negatif dia sebelah kanan. Okay, jadi arus dia akan bergerak daripada kiri pergi ke kita ada kepada solenoid ni lah, elektromagnet. Dipanggil sini elektromagnet. So di mana kita ada NS, okay, di mana yang ini adalah anti-clockwise. Kalau kamu nampak dia punya lilitan, arah lilitan tu dia adalah anti-clockwise. Jadi automatik ini adalah N lah. N adalah north. Okay, so di mana atasnya adalah S. Okay, so dia akan sambung kepada spring. Dan juga sesentuh. Bukan sentuhan, sesentuh. Yang skru pelaras, anchor besi lembut. Anchor besi lembut ni macam saya sebut tadi lah. Bermaksud dia mudah dimagnet dan dinyah magnet. Dan juga pemukul, okay, untuk gong. So apabila arus ada mengalir, teras besi lembut tu dimagnetkan. Okay, apa yang berlaku? Pemukul, yang kedua pemukul ditarik ke arah gong. So dia akan bunyi lah. Okay, menyebabkan pemukul memukul loceng menghasilkan bunyi. So apa yang berlaku setelah dia dah pergi ke gong ni? Okay, kita ada nombor 3. Okay, nombor 3 tu sesentuh ataupun sentuhan. Sesentuh dengan skru, okay, menyentuh skru pelaras terbuka. Sesentuh dengan skru tu terbuka dan litar terputus. Yalah, tak ada elektrik lah kan. Okay, so apabila litar terputus, okay, teras besi hilang magnet ataupun nyah magnet. Dinyah magnet. So kepingan spring tadi tu, yang atas tu dia akan tarik semula, anchor kembali ke kedudukan asal. Jadi litar akan disambung semula lah. So jadi magnet tu ada magnet balik. Elektromagnet tu ada balik magnet. Okay, jadi dia akan tarik balik sesentuh tu. Okay, kita ada pemukul tu. So kena balik gong. So dia akan repeated lah. Benda ni akan berulang-ulang sehingga Swiss tu kita matikan. Okay. Boleh Okey, kita lihat 3.2 iaitu kesan daya ke atas suatu konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Okey. Kesan daya ni yang kedua lah. Kita guna bukan tangan kanan, sebenarnya kita guna tangan sebelah dia, kawan dia, sebelah kiri. Okey, so kita lihat apa yang berlaku pada konduktor pembawa arus dalam medan magnet. Kemudian bagaimana konduktor membawa arus mengalami kesan daya. Dan yang ketiga, faktor-faktor mempengaruhi kelajuan putaran motor elektrik. So, dia mesti ada faktor lah. Maksudnya pemboleh ubah, pemalar yang kita guna untuk meningkatkan atau menurunkan kelajuan. Okey, baik. So, apa yang berlaku kepada konduktor pembawa arus dalam medan magnet? Kan? Apa yang berlaku pada konduktor? So, yang pertama, bila kita ada tadi medan magnet, okay, tadi kita pakai solenoid, elektromagnet. Tapi ini sekarang kita pakai magnet magnetur dan juga konduktor pembawa arus. So, kita combine dua. So, apabila konduktor yang membawa arus, ini wayar lurus lah, melalui medan magnet yang lain. So, medan magnet ni daripada
Bukan magnet elektromagnet. Dia adalah magnet magnedur, ya. So daya magnet dikenakan pada wayar. So ada pertembungan, pertelingkahan berlaku kat situ. Interaction lah kita panggil, So gabungan medan magnet ini disebabkan oleh arus dalam konduktor, ya, dan medan magnet luar menghasilkan medan magnet paduan. Ya. Medan magnet paduan ni kita akan lihat apa nama dia. Ya. So medan magnet paduan ini menghasilkan daya magnet yang kemudian dia bertindak ke atas konduktor pembawa arus. Dia boleh pusing, dia boleh angkat, kuat, dia boleh tolak, dia boleh tarik. So itu adalah kesan daya dia. Okey. Dan arah daya magnet F, force, yang bertindak ke atas konduktor boleh ditentukan menggunakan apa? Yang ini semua pandai buat. Daripada kecil dah pandai buat pistol kan. Kita keluar satu lagi jari, second hand, second finger. Ataupun kita panggil jari hantu, jari hantu ni. So kita akan ada 3 jari yang kita guna dalam petua tangan kiri Fleming. So siapa dia ni? Saya akan jelaskan lagi arah daya magnet dan arus nanti. Petua tangan kiri Fleming. Kita guna tangan kiri Fleming untuk motor elektrik. Dan kita ada satu lagi, sebelah kanan. Yang ini dalam 3.3. 3.3 kita akan lihat petua tangan kanan Fleming pula. So lain sikit. Hari ini kita fokus pada tangan kiri dulu. So petua tangan kiri kita guna untuk motor elektrik. Petua tangan kanan Fleming kita guna untuk generator, electric generator. So kedua-dua petua ini diolahkan oleh siapa? John Ambrose Fleming pada lewat kurun ke-19 sebagai satu cara untuk tafsir ataupun takrifkan pergerakan motor, iaitu ataupun arah gerakan arus elektrik dalam penjana elektrik bagi petua tangan kanan Fleming. Petua tangan kiri Fleming. Di mana kita ada yang pertama, kita boleh jangkakan guna 3. Macam mana nak ingat? Susah kan? Nak mana daya, mana current, mana medan elektrik dan sebagainya. So kita guna 3 ni. Kita ada satu mnemonic ataupun kita panggil petua, abbreviation, yang saya selalu guna dalam kelas. So yang pertama M, motion kan? Kita nak tahu motion, pergerakan tu. So M, thumb. Kalau ibu jari tak ada huruf M. So kita guna thumb. M adalah motion untuk pergerakan. First finger, first, F adalah magnetic field. Bukan force. Jangan silap. Bukan magnetic force, magnetic field. So biasanya magnetic field, sebelah pangkal ni adalah N. N, north ataupun U. Yang hujung ni adalah S, south. Kena ingat sini mesti N. Bukan ini. Jangan terbalik. Jangan letak macam ni ke. Ini N. NSUS, macam tu Dan ini adalah apa? C, second finger, C. C refer to, current, current. So kena ingatlah, FC, MFC, 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 MFC. So itu cara kita nak kena ingat. Memang kena ingat, tak boleh lupa. Hafal lah lebih kurang. Ada yang nak kena tulis tu, tulislah. Yang nak buat label pun label lah. Saya tak kisah. Jari. Asalkan kamu guna tangan kamu. Tak ada cara lain. So ini cara kita nak tentukan. Contoh. Saya bagi NS. Kamu nampak yang pertama. Kamu tengok dulu arah north-south dia. Maksudnya kita tengok jari first finger. So magnetic field dia NS. Ke sana kan? Sama-sama buat. Sama-sama buat dengan saya. NS. Ke sana. Current. Ini jangan peduli lagi. Ibu jari jangan peduli lagi. 2 jari ni dulu. First finger dengan second finger, baru yang ini akan keluar. Dia punya daya dekat mana. So current adalah ke sini. Nampak dia tunjuk direction of current. Wire tu ke sana. Jadi automatic motion dia ke atas. Ke atas. Yang kedua. So kita ubah current pula. Ke sana. Current. Tapi NS dia mana? Macam tu. NS dia kan? Dah aku ada corner dah. Boleh? NS dia keluar, current dia keluar. Semua 90 degree Semua 90 degree. Buka jari kamu. So yang ini adalah first finger. First finger adalah magnetic field. So motion dia ke bawah. Boleh So ini benda ni memang kena praktis lah. Tak ada cara lain. Kena selalu praktikkan.
Okey, penyiasatan kesan daya ke atas konduktor. So yang ini, sebagai contoh. Tadi kan kita guna yoke. Yoke keluli bentuk U ni adalah besi lah. Teras besi yang kita letakkan magnet. Yoke tu holder, magnet holder kita panggil yoke. Okay, kita guna magnet magnadur, magnet asli, sejati, tulen. Ya, tak ada yang kacuk-kacuk. Okay, so magnet magnadur ni kita SN. S kat atas, N kat bawah. Ya, automatik dia akan jadi ke atas kan? Ke atas. So current dia ke mana? Ke sana kan? Arah positif dia masuk ke arah sana. Okay, dia atas NS. So mana dia pergi? Dia pergi keluar lah. Ya, itu motion dia. Okey, so contoh bagi yang kedua ni, okey, arah dia kita tengok kekutuban dia pertama. So kutub dia dekat sini adalah positif, negatif. Positif sebelah kiri, negatif sebelah kanan Kamu kena labelkan. Okey. So arah dia ke kiri lah, arus dia ke kiri. Okey. So apa yang berlaku di sini ialah current dia pusing ke mana? Pusing kiri, naik atas kan? So current dia ke sana. So NS ke atas lah, current ke sana. So dia akan bergerak dawai tu dia akan bergerak ke kanan. Okey. So ini current ke kiri, so dia arah daya so dia akan arah daya dia bertentangan lah. Okey, so kamu boleh praktis juga yang ini. Tengok arah current dulu. Yang pertama petuanya adalah kamu lihat arah pengalihan arus, yang kedua magnetic field dan ketiga baru motion Okey, bagaimana konduktor pembawa arus dalam medan magnet mengalami daya? Ya, macam mana dia mengalami daya? Ya, disebabkan oleh medan magnet ni lah. Ya, bukan hanya arah saja, tapi dia ada corak dia. So untuk atas ni adalah medan magnet bagi magnet kekal ataupun magnet magnadur. Kita tambahkan dengan medan magnet yang melalui konduktor pembawa arus. Okey. So yang ini selalunya dia akan berlingkar lah, sama seperti gambar di bawah. Okey. So apa dia punya orang kata apa? Penjelasan dia. So magnet kekal mempunyai medan magnet yang seragam dan selari. Okey. Dan yang kedua, konduktor pembawa arus pula menghasilkan medan magnet di sekelilingnya. Okey. Dan yang ketiga, bila kita gabungkan, dia akan menghasilkan medan magnet paduan ataupun dikenali dengan nama medan lastik, catapult field. Catapult field. Okay, bahagian atas warna merah, warna merah bahagian 4 tu, dia adalah dalam arah yang sama. Arah untuk konduktor, medan magnet konduktor pembawa arus sama ke kanan. Magnet dari utara ke selatan pun sama ke kanan. Jadi dihasilkan satu magnet yang lebih kuat. Berbanding dengan nombor 5, bahagian bawah warna biru tu, saya bulatkan warna biru, dia ada dua arah yang bertentangan. Bila arah dia bertentangan, bermaksud kekuatan medan magnetnya jadi kurang kuat ataupun lemah. Boleh So ini penjelasan macam mana kita nak tentukan kekuatan medan magnet bagi medan magnet lastik. So ini adalah satu latihan yang saya nak kamu screenshot. Dan kamu cuba buat ataupun nak jawab pun boleh. So apakah nama medan yang anda lukis dalam Raja 1.3? Ini sama tak macam tadi? Sama kan? So jawapannya lah apa? Siapa boleh dapat jawapannya adalah medan lastik ataupun medan magnet paduan. So nyatakan dua faktor. Yang pertama adalah apa dia? Kekuatan magnet, di mana kita akan hasilkan garis magnet yang lebih rapat. Dan yang kedua adalah arah yang sama. Kalau arah yang tak sama macam mana? Tak kuatlah. So itu adalah dua faktor. Arah medan magnet. So ini praktis lah. Praktis yang kedua. So ini. Yang ini juga saya nak kamu screenshot. Cuba dapatkan jawapan. Macam mana kamu nak lukis? Tadi satu kat tengah-tengah, sekarang ni dua. Saya nak tengok macam mana kamu nak buat pengaliran medan magnet paduan tu ataupun medan lastik tadi tu. So tolong screenshot dan cuba buat dan hantar pada saya. Nanti saya akan bagi tahu kat mana kamu nak hantar jawapan kamu. So untuk motor elektrik, ini adalah cara macam mana kita nak tentukan daya. So menukarkan sebenarnya function ataupun fungsi motor elektrik adalah menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Dan dia menggunakan daya yang besar
okey, akibat gegelung, ya, arus elektrik dalam gegelung wayar tu banyak. Okey. So ini cara saya nak tunjukkan lah apa fungsi dia, komutator, ada berus karbon, ada spring. So ini kamu boleh rujuk dalam buku teks. Saya akan tunjuk atas saja. Okey, di mana apakah yang berlaku kepada gegelung? Okey, dia akan bergerak ke atas, okey, dan ke bawah. Okey, dia akan pusing lah. Ini kamu guna tangan kiri. So arus masuk north south, so dia atas. Nampak north south. Okey, kemudian kat bawah pula dia arus dia keluar kan? Arus keluar. Kemudian north south ke sinilah. Ya. Ni arus dia ke bawah. Okey, north south dia ke sana, so dia turun ke bawah. Macam itulah. Sengit-sengit dah habis. Okey, so itu cara kita nak tentukan. So apa yang berlaku pada gegelung, dia akan berputar separa arah putaran jam. Dia akan pusing ke kanan. Okey. So faktor mempengaruhi kelajuan. So kita ada macam-macam jenis motor kan. Kalau kamu buat DIY project, kita ada 3 hingga 6 volt, ada 12 volt, macam-macam volt motor, dan sekali dengan gear. Yang putih tu gear. So kita yang pertama yang nak menentukan kekuatannya adalah flux medan magnet, flux pula dah. Ya, flux medan magnet iaitu garis medan magnet di mana gegelung kena besar. Yang kedua, voltan antara gegelung wayar, voltan tu kena besar, dan juga bekalan voltan pada motor tersebut. So ini adalah 3 faktor untuk kelajuan dia. Ya. So kalau kamu nak bina satu benda yang laju, so tiga ni adalah faktor yang kamu perlu ambil kira untuk membina satu motor yang lebih kuat ataupun torque dia besar, daya dia besar. Okey. Baik, tamat kalau saya hari ini. Alhamdulillah, syukur cukup masa yang dibekalkan kepada saya. So untuk semua jawapan, saya nak kamu send kepada Telegram saya. Hantarkan ke Telegram saya. Boleh search Telegram Fizik SPM Cikgu Nat. Cikgu CHEGUNAD. Fizik SPM, Fizik bahasa Melayu lah, Fizik SPM Cikgu Nat. Boleh join, itu ada public channel, kamu boleh join, boleh ajak kawan-kawan join. Share jawapan, nak tanya saya bukan tajuk elektromagnet je, boleh share apa saja soalan kamu nak tanya, boleh berkongsi idea dengan kawan-kawan. Okay? Jangan malu, jangan segan, boleh just screenshot gambar tadi kamu dah ada kan, kemudian kamu boleh ambil gambar yang mana kamu dah buat jawapan, dah lukis, boleh send, saya akan semak untuk kamu. Ya? Saya akan semak untuk kamu, tak kira lah kamu dah sekolah mana ke, just tulis nama kamu, sekolah mana. Ya? Dan kamu tengok slot saya tu di mana. Ya? Sama ada rakaman ataupun pada hari ini. Okay, tanpa buang masa, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada barisan-barisan kru daripada JAIPS, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, khususnya untuk tuition online Perlis Mengaji pada hari ini. Sambil-sambil beraya, masih lagi baca buku lah ya, saya harapkan. Dan kita masih lagi dalam PKP, tetapi PKPP sekarang hingga 30 Ogos insya-Allah. So dengan harapan kamu masih lagi boleh menjalankan aktiviti dengan baik, jaga kebersihan diri, stay home, stay safe. Kita jaga kita teguh, kita menang. Okey, dan yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu dari saya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di slot akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.